Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar-pelajar yang mengambil subjek pendidikan jasmani tingkatan 2, saya Cikgu Faiz akan mengajar kamu bagi subjek pendidikan jasmani tingkatan 2 KSSM 2021. Baik, sebelum tu saya rasa semua orang berada di rumah, jangan hadapi tekanan. Apa saja yang berlaku ini ada hikmah di sebalik kejadian, insya-Allah. Untuk kita dalam tempoh sekolah belum dibuka ini, kita akan membuat pembelajaran melalui online, dan saya akan gunakan beberapa kaedah. Yang pertama sekali, kaedah video seperti ini, dan yang kedua melalui Google Classroom, dan option saya yang ketiga adalah melalui Google Meet. Okey, jadi untuk Google Meet ni kita akan buat dalam masa sebulan tu mungkin 2 kali, dan 2 kali lagi melalui GC dan juga latihan. Sebagai contoh, macam minggu ni saya dah bekalkan kamu nota di dalam Google Classroom. Okey, jadi saya kekalkan yang mana kelas tahun lepas yang dah belajar dengan saya. Jadi tahun ni saya mengajar kamu di tingkatan 2. Kamu boleh kekal dalam kelas GC itu, tidak perlu tambah GC lain untuk subjek pendidikan jasmani. Jadi selepas kamu masuk, kamu akan tengok untuk tajuk yang pertama ni, ya, unit 1.0 adalah berkenaan dengan reproduktif dan juga kesihatan. Dalam itu saya sudah sediakan nota, dan latihan dia kita akan beri minggu depan. Okey, jadi penerangan yang ada dalam link itu akan sedikit sebanyak membantu kamu apa yang sepatutnya kamu pelajari. Jika tidak jelas ataupun kurang faham, kamu boleh rujuk dengan saya untuk tambah apa sahaja pengetahuan yang kurang di dalam video yang disediakan itu. Baik, sebelum itu saya pasti semua orang akan dapat buku ini, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan tingkatan 2. Okey, ini merupakan buku teks. Kamu semua masih belum dapat. Kalau tak salah saya, tingkatan 2 akan ambil buku pada 1 Februari nanti. Okey, jadi untuk sementara waktu ini kamu boleh gunakan link yang ada buku secara digital. Buku digital ini sama juga macam buku hard copy seperti ini. Baik, untuk yang pertama ini, saya akan maklumkan pada kamu apa yang kita akan pelajari dalam subjek pendidikan jasmani. Okey, untuk itu kita boleh tengok, ini adalah isi kandungan dia. Okey, mungkin tak berapa jelas, minta maaf. Handset saya kurang canggih. Baru nak beli iPhone 12, bajet belum ada. Kita tengok nanti, kalau ada bajet saya beli iPhone 12. Okey, untuk yang pertama ni, kita akan belajar untuk unit 1. Kita panggil ini lebih kepada pembelajaran yang melibatkan fizikal. Okey, pembelajaran melibatkan fizikal, iaitu pendidikan jasmani lah. Okey, yang pertama kita akan belajar gimnastik asas. Gimnastik asas ni melibatkan bahagian pergerakan, kelenturan. Dia kita tak panggil kelembutan ni. Kelembutan kita takut ada yang tersalah tafsir, jadi nanti kadang jadi kumpulan-kumpulan yang tidak diingini ini. Jadi kelenturan itu memang ada dalam pendidikan jasmani. Okey, seterusnya unit 2 adalah pergerakan berirama. Pergerakan berirama ni menarik, sangat-sangat menarik, sebab kita bergerak melalui alunan muzik. Macam kalau tahun lepas tingkatan 1 kita ada belajar iaitu tarian Cumazau. Okey, siapa yang ada belajar tarian Cumazau ni memang menariklah, sebab dia boleh meningkatkan kita punya metabolisme. Kadar heart rate kita akan meningkat disebabkan pergerakan kita itu dipanggil pergerakan berirama. Okey, kalau kita tengok dalam lain, erti kata lain, yang berirama ini seperti apa nama tu, sukan air tu yang bergerak melalui muzik tu. Saya tak pasti apa nama, saya tak ingat apa nama dia, tapi yang tu pun antara pergerakan yang berirama juga. Baik, seterusnya permainan kategori serangan dalam unit 3. Dalam unit 3 ni, permainan kategori serangan kita ada bola baling dan rugby sentuh. Okey, jangan risau walaupun kamu perempuan ataupun kamu lelaki. Rugby sentuh ini di tingkatan 2, dalam kategori serangan kita hanya mengajar kemahiran asas. Sebagai contoh, hantaran. Dalam hantaran ada 5 jenis hantaran. Hantaran yang pertama, hantaran berputar, ataupun dalam bahasa Inggerisnya yang terma yang selalu kita gunakan adalah spin pass. Okey, tapi untuk yang baru belajar, kita lebih kepada asasnya.
Okey, bagaimana bola itu dihantar dengan peraturan yang ada, kemahiran-kemahiran yang ada. Selain contoh seperti itu, kita ada bola baling. Dalam kemahiran bola baling ni, kita ada beberapa kemahiran yang kita akan terapkan kepada pelajar adalah berkenaan dengan asas daripada segi hantaran aras dada, hantaran belakang kepala dan juga hantaran lantunan dalam bola baling. Yang ini kita akan pelajari apabila kita dapat buat aktiviti secara bersemuka untuk lebih praktikal. Tapi dalam jangka masa ini, mungkin saya akan sediakan kamu video melalui Google Classroom ataupun Google Meet melalui presenting untuk bantu kamu memahami ilmu itu dengan lebih baik sebelum kita laksanakannya secara praktikal. Okey, jadi kalau saya bercakap ni terlampau laju, nanti bila video ni saya share dekat dalam kelas melalui WhatsApp, kamu boleh respon di situ, cikgu video ni terlampau laju jadi saya kena perbaiki cara saya bertutur supaya orang lebih faham dan jelas apa yang saya ingin sampaikan. Baik, selain daripada itu kita ada permainan kategori jaring. Apa itu permainan kategori jaring? Okey, permainan kategori jaring ni, kalau dalam tingkatan 1 kita ada badminton. Okey, kita ada badminton, itu pun pelajar dapat belajar kalau tak salah saya hanya pada bulan Februari. Selepas itu bulan 3 dan sekolah ditutup. Okey, selepas itu pendidikan jasmani kita tak dapat laksanakan secara bersemuka yang melibatkan aktiviti sentuhan, hanyalah di dalam kelas, lebih kepada pengenalan ataupun asas. Dalam untuk tingkatan 2 ini kita lebih fokus kepada subjek sepak takraw. Sepak takraw ni kita ada 3 kemahiran, iaitu sepak sila, kemahiran merejam. Merejam ni kamu jangan salah tafsir. Merejam itu bukan satu balingan macam kita nak rejam lembing, bukan. Merejam ini adalah, kalau kita tengok pertandingan sepak takraw atau permainan sepak takraw, itu yang kita panggil killer, ataupun untuk kita matikan bola dengan kemahiran yang diajar itu ataupun melalui tandukan. Itu pun sejenis rejaman. Okey, sepak sila ni kita panggil timbang, itulah bahasa pasar yang kita gunakan adalah timbang bola. Okey, tapi dalam terma yang sebenarnya adalah sepak sila. Okey, baik, seterusnya adalah kategori memadang. Okey, dalam kategori memadang ni kita ada beberapa kemahiran memadang. Jadi yang kita belajar di tingkatan 2 dalam unit 5 ini adalah permainan kriket. Okey, dalam permainan kriket ini unit pendidikan jasmani sudah menyediakan bahan-bahan untuk kita belajar, walaupun tidak dapat buat di padang, tapi kamu dapat rasa pegang bat itu kali pertama mungkin, ataupun tak semua orang pernah tahu sebab jarang pertandingan kriket ini dipertontonkan kepada umum. Okey, melalui siaran Astro ataupun TV. Tapi jika kamu langgan Astro 4824 untuk kriket saja, berbuih mata tengok pertandingan kriket. Sangat-sangat berbuih mata. Di Malaysia ada sedikit kurang, walau bagaimanapun kita beruntung SMK Jalan 3 ni dekat dengan Universiti Kebangsaan Malaysia yang merupakan dia bukan pusat latihan. Di situ kebanyakan atlet negara ini belajar dan dapat berlatih kerana dia ada satu gelanggang khas untuk pertandingan kriket ini. Baik, okey, seterusnya adalah unit 6, olahraga asas lumba jalan kaki. Dalam lumba jalan kaki ini kita akan lebih kepada buat kemahiran ini melalui unit 8. Unit 8 tu pelajar akan bergerak dalam bentuk 8 dan melakukan pergerakan melalui tumit. Okey, untuk buat aktiviti lumba jalan kaki. Selepas itu kita ada lompat jauh. Lepas tu kita ada merejam lembing. Okey, jadi kalau kita tengok sepak takraw tadi, aktiviti merejam itu bukan yang seperti olahraga asas. Olahraga asas ini merejam lembing itu memang satu bidang khas. Okey, ataupun satu unit khas untuk aktiviti olahraga asas ni. Baik, seterusnya unit 7, rekreasi dan kesenggangan. Okey, yang ni kita akan belajar juga, dan juga kecergasan. Okey, itu di bidang pendidikan jasmani. Okey, so banyak kamu akan lihat di sini, bukan saja kamu setiap masa tu kita nak main bola sepak, yang perempuan kita akan main bola jaring ataupun kita akan main bola tampar. Ini adalah silibus yang kita perlu ikut dan kamu perlu belajar, insya-Allah. Okey, baik, seterusnya untuk pendidikan kesihatan. Yang ni kalau kamu tengok pendidikan kesihatan, unit 1 adalah pendidikan kesihatan dan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Okey, unit 1.0 dia adalah kesihatan diri dan reproduktif. Yang ini yang saya dah share dekat dalam GC saya. Saya harap kamu tak keluar daripada GC yang tahun lepas tu. Jadi kamu boleh tengok nota di situ, dan latihannya kita akan beri, saya bersama dengan partner saya ataupun cikgu yang
mengajar lagi, Cikgu Husnisha, Cikgu Madiha, yang itu yang saya ingat. Nanti mungkin kamu boleh tengok dalam jadual yang kamu terima itu. Kalau bukan belajar dengan saya, kamu akan belajar dengan cikgu perempuan untuk subjek tingkatan 2 ni. Walau bagaimanapun, kita ada beberapa belas kelas. 8 daripadanya adalah kelas saya. Okey, Cikgu Hana mengajar di kelas 2G. Okey, yang mana dah tengok video ni saya akan share nanti insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan belajar pasal penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan ini skop dia tu luas. Jadi kita tak boleh nak describe, mengatakan pengambilan dadah. Fahaman kita pengambilan dadah itu adalah yang orang cucuk di tangan macam yang kita tengok di TV ataupun di siaran 999 tu. Okey, tapi untuk penyalahgunaan bahan ini lebih kepada aspek sukan. Okey, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, dan yang kita merasakan boleh selama hari ini tu mungkin benda tu tak boleh. Jadi nanti kita akan belajar from time to time. Kita akan tengok pendekatan ini melalui nota yang diberikan. Bagi level bagi tingkatan 2 ini, dia tidak menyentuh terlampau dalam aspek-aspek ini, hanyalah di dasar supaya kamu lebih jelas dan faham apa yang kita nak berkenaan dengan video itu. Okey. Seterusnya berkenaan dengan pengurusan mental dan emosi bagi unit 3.0. Selepas itu kekeluargaan. Ini pun dah banyak disentuh dalam tingkatan 1, tapi lebih ditekankan dalam tingkatan 2 ini. Seterusnya berkenaan dengan perhubungan, penyakit dan juga keselamatan. Okey, ini dalam pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun kita panggil PIRS. Okey, tahun lepas yang mana dah belajar dengan saya, memang kita ada belajar benda ni, cuma tidak into detail. Dalam tingkatan 2 ni dia akan masuk ke dalam sikit lagi supaya lebih jelas apa yang kita belajar di tingkatan 1. Kesinambungan pembelajaran itu akan dapat diteruskan dalam tingkatan 2 ini. Okey. Seterusnya berkenaan dengan pemakanan. Tahun lepas kita dah belajar pemakanan. Siapa yang belajar dengan saya, pemakanan ini sangat baik, sangat banyak pengetahuannya tentang kita. Kadang-kadang kita dah makan banyak. Kita dah makan coklat bar Cadbury yang harga RM8 tu, kita dah makan satu, dan lepas tu kita makan nasi lagi. Semakin banyaklah kalori yang kita terima tanpa kita membakar kalori itu. So yang mana dah buat latihan sedikit dengan saya, walaupun levelnya agak tinggi, tapi itu pengetahuan yang baik. Kamu belajar cari apa kalori, berapa banyak yang kita bakar kalori, apa aktiviti sepanjang harian untuk membakar kalori kita dalam tempoh PKP ini. Dalam tempoh PKP ini saya pasti ramai yang melakukan aktiviti harian tapi tidak banyak aktiviti sukan yang kamu buat. Sebagai contoh, berjoging, berbasikal, naik turun tangga dan sebagainya. Mungkin banyak hanya membantu ibu bapa, mengemas rumah, kamu belajar, kamu banyak tengok phone, tengok TV dan sebagainya. Itu aktiviti yang sering kali berlaku ataupun yang dilakukan oleh pelajar pada masa ini. Baik, seterusnya adalah berkenaan dengan pertolongan cepat. Kita tahun lepas kita dah belajar pasal Dr. ABC, DRABC. Okey, danger response, airways breathing dengan circulation. Dan tahun ni untuk pertolongan cemas kita belajar berkenaan dengan TOTAPS. Okey, berkenaan dengan TOTAPS. Sekejap Okey, berkenaan dengan TOTAPS ni kita akan belajar. TOTAPS itu kita adalah berkenaan dengan talk. T itu stand for talk, bercakap dengan mangsa, tanya mengapa kecederaan ini, apa yang berlaku kepadanya. So kita talk, kalau dia respon, bermakna kecederaannya itu tidak terlampau serius. Okey. Seterusnya yang pertama adalah observe, perhatian dan periksa kecederaan mangsa. Lepas tu pastikan tahap kecegasan dan sebagainya. Seterusnya kita touch. Kadang-kadang pesakit kawan kita tu jatuh, so kita nak tengok touch, apa yang kita boleh touch. Touch tu sama ada bahagian tu sakit, disaki, patah dan sebagainya. Itu yang kita tengok pada perkataan T yang kedua. Seterusnya berkenaan dengan active movement. Contoh, kita lah kata kita tergeliat, selepas kita talk dia dah bagi tahu observe, kita dah touch, kita dah A itu adalah active movement. Active movement minta mangsa bergerak. Contoh, jarinya tersilur, kita minta dia gerakkan jari. Kalau kata ni, jika pergerakannya terhad, mangsa perlu diberi rawatan. Selepas itu passive movement, bantu menggerakkan anggota mangsa. Okey, ini kita akan jelaskan dengan lebih baik. Seterusnya adalah skill test. Kalau orang itu terseliuh tadi pada bahagian kakinya, sama ada strain ataupun sprint, yang ni saya akan jelaskan dalam kelas kita nanti. Untuk tajuk ni, kita perlu buat skill test. Sama ada bergerak, berjalan dengan lebih laju, berlari anak. Itu kalau melibatkan aktiviti kecederaan di bahagian kaki. Jika kecederaan di bahagian tangan, ada skill test yang lain.
Okey, ini nanti saya akan jelaskan dalam kelas kita dalam PDPR. Mungkin sekolah dah dibuka pada ketika ini. Kita harapkan begitu. Baik, seterusnya. So itu saja untuk silibus tingkatan 2 subjek pendidikan jasmani ini. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan dengan awak ini dapat memberi sedikit gambaran apa yang kita akan belajar di PGPK tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Faiz. Sekali lagi saya ingatkan, saya dah masukkan nota dalam Google Classroom. Kamu boleh lihat nota itu dan latihan kita akan berikan pada minggu hadapan melalui Google Meet ataupun video seperti ini sekali lagi untuk saya bantu kamu memahami sesuatu subtajuk itu. Jika kurang jelas ataupun saya bercakap terlampau laju, mohon respon apa yang saya cuba sampaikan. Baik, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi menonton video saya. Ini video pengenalan. Saya kenalkan diri saya Cikgu Faiz. Akan mengajar kamu untuk subjek pendidikan jasmani tingkatan 2 bagi sesi 2021. Semoga ilmu yang kita belajar ini diberkati dan dirahmati dan bermanfaat untuk kita. Ingat satu perkara, ini yang cikgu saya selalu pesan sebelum ini. Jadi saya sampaikan kepada kamu, harap-harap membantu. Belajar bukan untuk dapat A, belajar untuk dijadikan pembelajaran sepanjang hayat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.